Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ini seperti biasa hari Selasa, kita bersama dengan pakar kewangan kita. Siapa lagi? Tak lain tak bukan, kita ada Dr. Niki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Pendengar-pendengar sekalian, salam bijak sana, bijak sini. Lebih-lebih lagi kita nak bijak tentang mengatur perbelanjaan harian kita, mengatur kewangan kita, mengatur tajuk hari ini adalah bagaimana mengaturkan pelaburan. Jadi hari ni kan orang tak nampak ni, I pakai jeans lah hari ni. I relax sikit. Hari ni tenang. 3 hari yang lepas, dari Sabtu, Ahad, Isnin, saya telah menjalankan seminar Tremendous Leadership, seminar keketuaan bagi mereka yang menjadi ketua. Apakah nilai-nilai keketuaan yang perlu ada ya di pejabat dalam mereka mengolah tim masing-masing, grup masing-masing. Jadi 3 hari kita ada. Jadi hari ini saya bercuti pagi. Ya, dan malam ini ada malam anugerah untuk CIMB Wealth Advisors, dan alhamdulillah malam ini saya memenangi top group untuk tahun lepas. Wow. Dan bakal menerima anugerah pada malam ini. Alhamdulillah. Ya. Dan saya percaya ramai juga pendengar-pendengar di luar sana yang tersenyum lah, gembira. Ya, ini melambangkan bila kita memenangi award ni bukan nak glamour-glamour. Ini melambangkan betapanya komitmen kita kepada pelabur-pelabur kita, komitmen kita kepada pekerjaan kita, dan sudah tentunya kita ingin memberi yang terbaik kepada semua pelabur-pelabur. Dan hari ini tentunya saya nak memberi yang terbaik kepada pendengar-pendengar bijak wang yang sangat-sangat saya sayangi. Dan pastinya juga kalau dah dapat award dalam dan luar negara, dah dapat anugerah, pastinya tidak menipu lah. Tidak menipu lah, membuat kerja dengan betul-betul lah, dengan mempunyai orang kata ilmu dan kepakaran yang betul. Nah, pastinya jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Untuk pendengar-pendengar di luar sana yang masih lagi mencari dekat mana nak melabur ni, Ya. dekat mana nak jadikan duit RM1 jadi RM3, 3 juta ni kan. Okey, boleh terus bersama dengan kita waktu ini dalam program Bijak Wang. Taliannya 0326927939. Hari ini doktor kita bercerita tentang mengatur pelaburan. Mengatur pelaburan ya. Saya juga ingin memberitahu ya, salah seorang daripada pendengar kita yang telah pun membuat pelaburan minggu lepas, dia mengeluarkan sejumlah wang tau daripada laci dia untuk invest lah. Jadi apabila konsultan saya tanya, banyaknya duit dalam laci, dia kata ini sebab Dr. Niki lah. Dr. Niki kata tarik hari-hari daripada kocek, letak dalam laci, dan dia kira-kira jumlah dia dah RM1,000 dalam laci kat rumah. dalam laci saja, ya, dekat pejabat. Dia kunci laci tu. Jadi dia tarik hari demi hari. Alhamdulillah, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang mendengar tips saya, iaitu untuk mempunyai tabiat untuk menarik wang kita daripada kocek itu sendiri. Sebenarnya bank berjalan ya. Ya. Jadi buatkan itu. Dan hari ini kita nak mengingatkan anda tentang 3 segi mengatur perancangan kewangan kita, iaitu 3 segi perancangan kewangan. Di mana ada 4 lapisan. Yang paling penting di bawah adalah untuk membuat pelaburan-pelaburan berjenis insurans takaful. Kerana apabila kita tidak melindungi kewangan kita dan diri kita, apabila ada musibah seperti masuk hospital dan sebagainya, kita memerlukan sejumlah wang yang besar. Kita tahu sekarang ke hospital bukanlah kecil, ya, especially bila kita nak pakar-pakar. Jadi jumlahnya boleh menjadi ratusan ribu ringgit juga sekarang ni. Tak impossible sekarang. Tidak mustahil. Ya, tidak mustahil. Jadi dapatkan insurans dahulu, kemudian diikuti oleh duit kecemasan yang patut kita ada, sejumlah duit kecemasan yang patut kita simpan, dan seterusnya create, membina kekayaan kita di lapisan atas, 2 lapisan atas. Satunya adalah untuk persaraan nanti, di mana kita simpan bulanan atau kita simpan lamsam sedepuk hari ini untuk ke depan, dan selebihnya kita bina hartanah. Kita boleh beli gold, silver, paintings kalau kita ada ilmu mentor dan sistemnya, dan kita boleh membina perniagaan-perniagaan selanjutnya, dan kita juga boleh membeli bursa, ya, di bursa saham, saham-saham dan sebagainya. Jadi hari ini khas untuk pendengar saya
di hari yang best ni ya, bijak ceria ni. Ya, santai-santai hari ni. Mari kita dengar daripada seorang tetamu saya di studio hari ni. Kita kenalkan dulu tetamu kita. Yeah. Kita ada Tuan Bri yang merupakan seorang pelabur hartanah sepenuh masa, jurulatih pelaburan hartanah, pengasas Kelab Hartawan Hartanah dan pemilik Satu Solution Corporate Services. Dan kita bersama-sama lah bertuah kita hari ni bersama dengan Tuan Bri. Selamat datang Tuan Bri. Selamat datang, terima kasih. Pada Dr. Niki juga. Terima kasih. Baik, mungkin nak bercerita tentang berkaitan dengan pelaburan atau mungkin nak menyentuh sedikit tentang Kelab Hartawan Hartanah yang difahamkan hanya untuk orang Islam sahaja. Betul. Memang sejak daripada awal lagi penubuhan Kelab Hartawan Hartanah ni Dr. Niki saya memang fokus pada orang Islam saja. Sebabkan kita lihat orang Islam ni kebanyakan orang Melayu lah di Malaysia kurang ada pendedahan terhadap perancangan kewangan. Itu sebab yang saya melihat program Dr. Niki ni sungguh bagus sekali memang agak menarik sebab ramai orang yang tak berapa faham sebenarnya sebelum melabur mereka perlu tahu pasal perancangan kewangan. Betul. Kena ada ilmu dan mempunyai mentor yang betul dan mengikut je sistem-sistem yang mentor telah letakkan di hadapan kita. Macam itulah. Betul. Sebab untuk adakan satu perancangan yang baik mereka perlu ada sistem So untuk mereka menyimpan pula, bagi saya lebih menggalakkan mereka mempunyai objektif untuk melabur. So maknanya mereka tahu the light at the end of the tunnel. Maknanya mereka tahu bila menyimpan banyak-banyak ni macam tadilah yang pendengar Dr. Niki tadi dia simpan 1,000. Sekarang ni soalan yang timbul pada dia pula, apa dia nak buat dengan 1,000 tu? So sebab tu dia pergi buat kecil-kecil dahulu, menyimpan bulanan, membiasakan diri dia bahawasanya wang ini tidak boleh dihabiskan semua hari ini untuk perbelanjaan hari ini. Betul. Saya sangat-sangat setuju. Sebab kita buat pelaburan dan penyimpanan ini untuk hari tua, untuk masa hadapan. So alhamdulillah lah bila saya tubuhkan Kelab Hartawan Hartanah ni mendapat sambutan yang begitu memberansangkan. Sebab setakat ini ahli Kelab Hartawan Hartanah hanyalah 252 orang. Hanyalah mereka-mereka yang terpilih saja Dr. Niki. Maknanya kita tak galakkan semua orang masuk. Jadi macam tu pula. So maknanya kita tapis dulu. Maknanya mereka jadi, yang betul-betul. Bagaimana kita pilih? Bagaimana pihak dia tuan? Macam ada proses saringan. Wow. Kita tapis satu demi satu. Maknanya kalau dia tahu menyimpan, baru kita upgradekan dia. Maknanya dia kena lalu proses tu dulu. Supaya mempunyai ilmu yang betul. So maknanya kita tak dedahkan mereka jika bukan masanya lagi. Baik, dan waktu ini anda di luar boleh hubungi kami 0326927939. Kita bersama dengan Tuan Bri dan juga kita bersama dengan Dr. Niki seperti biasa dalam program Bijak Wang, Bijak Sana, Bijak Sini. Hari ini bercerita tentang mengatur pelaburan dan juga tertarik dengan yang perlu ada objektif. Kadang-kadang ada orang dia rasa saya perlu simpan duit untuk guna hari tua nanti, tapi mungkin separuh jalan tiba-tiba dia keluarkan pula. Yang tu macam mana? Bila kita mempunyai perancangan kewangan, kita mesti tahu dalam kehidupan kita ada setiap kita panggil stop, satu tempat yang kita berhenti untuk menggunakan wang. Contohnya apabila kita berkahwin, kita tahu itu satu stop. Iaitu nak pakai duit untuk perkahwinan, untuk majlis, untuk hadiahnya, untuk mas kahwinnya, kita tahu itu akan terjadi. Kemudian setelah berkahwin, kita tahu insya-Allah kita akan mempunyai anak-anak. Jadi kita juga kena menyimpan. Objektifnya adalah untuk anak-anak bersekolah, dan kita tahu itu adalah sejumlah wang yang besar yang akan datang nanti untuk kita hadapi waktu tersebut. Kemudian setelah anak-anak keluar dari sekolah rendah, sekolah menengah, dia akan menghadapi sekolah tinggi, iaitu universiti, di mana kita memakai juga satu jumlah wang yang besar. Jadi setiap detik dalam kehidupan seorang manusia, kita tahu apakah stop dia, apakah objektif-objektif yang ada di hadapan. Dan especially yang sekarang ni saya selalu cerita dengan pendengar adalah kita tahu persaraan pasti akan datang. Walaupun kita kata kita nak bekerja kalau boleh sampai bila-bila, tetapi bagus, memang kita patut bekerja sampai bila-bila kerana kita ada talent. Tetapi kalau kita tak dapat, tak boleh atas kerana usia atau kerana tidak dibenarkan oleh autoriti dan sebagainya, atau kita tak sihat, bagaimana kita nak menempuh persaraan kita? Yang hari ini kita ada kereta, ada rumah yang elok, satu kehidupan yang baik kerana kita bekerja, kita makan gaji atau untung daripada perniagaan kita, kita dapat duit.
Jadi itu yang selesa hidup kita. Tapi satu hari nanti apabila kita bersara, di mana wang tu akan datang? Inilah yang kita katakan atur pelaburan dari sekarang. Jumlah-jumlah persaraan nanti, wang tu majikan kita lah, kita kata pengganti majikan akan datang daripada pelaburan kita. Pelaburan tunai seperti yang saya selalu sebutkan. Dan hari ini kita ada Tuan Beri menceritakan tentang pelaburan melalui hartanah juga untuk masa akan datang. Saya setuju juga dengan Dr. Niki tu. Maknanya kita perlu ada perancangan sebelum. Sebab selalunya rakan-rakan yang muda ni, bila dia nak kahwin, barulah dia nak buat perancangan. Sepatutnya benda ni macam seperti Dr. Niki kata, kita dah tahu dah stop-stop tu akan datang dalam hidup ni. Contoh macam kalau memang semua orang nak kahwin, betul kan? Dan semua orang nak ada anak, betul kan Dr. Niki? Maknanya mereka dah boleh buat perancangan daripada awal lagi, walaupun mereka belum ada calon untuk berkahwin. Maknanya mereka dah boleh buat dah. Maknanya basically kalau saya boleh katakan, bila saja keluar saja daripada universiti, mereka dah boleh dah tahu dah. Bila keluar universiti, mereka dah akan cari kerja dan mereka akan cari pasangan hidup ataupun mereka akan cari rumah kediaman mereka, dan kemudian bila berkahwin mereka dah boleh tahu sama ada mereka akan ada anak satu ataupun dua ataupun tiga. Dan mana dah boleh ada perancangan tu. So daripada situ dia dah boleh backtrack balik kepada sekarang ni. Okey, baik, mungkin kita boleh terima pemanggil. Boleh. Kita ada Encik Najib di talian. Hello Encik Najib, Assalamualaikum. Ya, silakan Encik Najib. Ini nombor satu, cadangan sikit. Perancangan kewangan ni sebenarnya sepatutnya dimasukkan dalam Tempatan Pelajaran Sekolah Menengah supaya orang-orang Malaysia ni. Ya, Cik Najib. Setuju. Sekarang baru nak mula kan. Betul. Ya. Contoh bila turun sini baru kita nak kita pasal wang, simpan duit semua kan. Ya. Lepas tu soalan saya pada tuan ni, saya nak tanya apa yang dimaksudkan pelaburan hartanah? Ke orang tu kena ada tanah baru boleh melabur, ataupun encik beli tanah sekian, encik cari orang awam berapa banyak yang boleh melabur, encik beli tanah, bila jual tanah tu nanti dibahagikan pada pelabur-pelabur. Macam mana pelaburan hartanah yang tuan ni buat sebenarnya? Okey, baik. Terima kasih Cik Najib. Assalamualaikum. Pastinya soalan itu pun menarik. Mungkin ramai yang tak tahu apa tu pelaburan hartanah kan. Macam mana tu Tuan Beri? Kebanyakan orang bila saya katakan terlibat dengan pelaburan hartanah, Dr. Niki, mereka ingatkan nak jadi ejen hartanah. Sedangkan pelaburan hartanah ni boleh macam-macam sebenarnya, ada pelbagai cabang. Kalau kita tak ada hartanah pun kita boleh terlibat dalam pelaburan hartanah. Walaupun kita tak ada kemampuan lagi untuk buat pinjaman ataupun nak buat pembelian hartanah, kita masih lagi boleh buat. Seperti mana saya telah pernah pergi satu universiti dia, di mana saya cadangkan mereka membuat satu koperasi untuk melabur dalam satu hartanah. Maknanya kalau dapat kumpulkan satu orang daripada student dia dapat duit PTN dan seorang laburkan 1,000. Kalau ada 10,000 orang dah dapat RM100,000. So RM100,000 dah boleh beli satu apartmen di bawah nama koperasi itulah. So apartmen yang mereka ada tu mereka boleh sewakan kepada student yang di universiti tersebut. Maknanya mereka akan dapat dividen setiap bulan. Okey, tu yang kita katakan pelaburan. Maknanya mereka tak perlu ada pun kelayakan untuk membuat pinjaman. Okey, dan pelaburan tanah ni juga dia tak semestinya bergantung kepada tanah. Dia boleh jadi rumah, boleh jadi tempat komersial, boleh jadi kilang. Maknanya mereka boleh terlibat dalam pelbagai jenis. Dan kebanyakan yang saya galakkan untuk mereka-mereka yang tinggal di Malaysia ataupun especially terutamanya di Klang Valley lah, iaitu Lembah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur, saya lebih cadangkan mereka untuk membeli rumah kediaman. Okey, sebabkan bagi saya rumah kediaman ni risiko dia agak rendah sikit berbanding dengan komersial punya tempat. Okey. So di mana bagi saya demand iaitu permintaan untuk rumah kediaman ni sentiasa ada. Maknanya orang daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Kedah, daripada Perlis, mereka semua datang ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Okay, dan mereka-mereka ini belum lagi ada kemampuan ataupun tidak berniat langsung untuk membeli hartanah di Kuala Lumpur ataupun Selangor. So maka kita lah yang akan menyediakan tempat tinggal untuk mereka. So ini adalah dalam bentuk sewa lah. Maknanya bila dia bayar sewa 500 contohnya, maknanya kita akan bayar bank 300. So ada lebihan situ, maknanya positive cash flow sebanyak RM200. So maknanya menjana pendapatan pasif sebanyak RM200. Ini dalam bentuk rumah sewa lah, salah satu cabang pelaburan hartanah. Maknanya mungkin sebelum ini ramai masyarakat Melayu yang tidak mahu menyertai pelaburan hartanah ni kerana fikir kena ada duit banyak.
Betul. Baru boleh menyertai. Betul. Setuju. Sebab itulah tertimbulnya idea untuk menubuhkan Kelab Hartawan Tanah dan Akademi Hartawan Tanah ini untuk menimbulkan kesedaran di kalangan orang Melayu mengenai pelaburan tanah. Tak semestinya ada duit yang banyak baru mereka boleh masuk dalam pelaburan tanah ni. Okey, salah satu contoh yang saya pernah tekankan dalam seminar saya iaitu mereka boleh juga mencari mana-mana rumah yang ingin disewakan dan mereka berjumpa dengan tuan rumah, mereka ingin sewa daripada rumah dan mereka keluarkan duit untuk melabur pula dalam bentuk perabot, barang-barang apa semua. Okey, so daripada rumah tu kosong mereka buatkan penuh dengan pelbagai kelengkapan dalam rumah tu. Mana ada peti sejuk, ada katil, ada TV apa semua. So mereka boleh naikkan harga sewa tersebut. Okey, sebab kebanyakan orang yang datang ke KL ni mereka belum lagi bersedia, contoh seperti orang yang belum kahwin apa semua, mereka mempunyai perancangan untuk menyimpan duit ke arah perkahwinan tersebut. So mereka tak ada lagi bajet untuk membeli barang-barang kelengkapan rumah. So permintaan untuk rumah-rumah yang mempunyai kelengkapan penuh ni amat tinggi sebenarnya. Okey. So bagaimana mereka ingin membeli barang-barang kelengkapan tersebut tanpa mengeluarkan duit pun. Iaitu bagi saya setakat ni banyak kad kredit yang menawarkan plan installment 12 bulan interest kosong Dr. Niki. So maknanya mereka boleh pergi ke kedai perabot tu, mereka beli perabot-perabot semua menggunakan kita panggilkan easy payment plan tu lah. So maknanya tu easy payment ni kita kena bayar sebanyak 12 bulan. So lebihan daripada sewa tadi, yang mana kita daripada rumah kosong mungkin 500 tadi, bila kita letakkan barang-barang kelengkapan penuh apa semua, mungkin dia boleh jadi 800 ataupun 1,000. So beza 300. So kita bayar kad kredit yang kita guna untuk beli barang-barang kelengkapan tadi. So maknanya masih lagi tidak mengeluarkan duit. Baik, itu mungkin cara yang baru kita tahu sekarang kan. Dan kita ada Puan Siti di talian. Hello, Assalamualaikum Puan Siti. Waalaikumsalam. Silakan. Saya dah kami dengan siapa tadi independen saya lupa lah. Tuan Bri. Okey, saya nak tanya tentang perubahan tanah tadi lah. Sebab kita bincang tentang perubahan tanah ya. Saya arwah bapak saya dia ada meninggalkan ada beberapa bidang tanah lah. Ya, betul. Banyak tanah pertanian dari Rakyat Melayu lah. Okey. Jadi saya nak tanyalah sebab saya nampak pertanian pun sekarang ni macam dah nampak, saya rasa di kawasan saya ni macam mungkin akan pupus satu hari nanti. Mungkin akan pupus. Jadi saya sedang mempertimbangkan beberapa option. Sebab kalau dekat tempat saya ni memang kebanyakannya orang jilah dengan developer. Okey, Puan Siti. Okey, tapi ada juga orang bagi saya cadangan, jual tanah, kita ambil cash, kita beli shop lot. Okey, Puan Siti. Jadi saya nak tanya pada siapa yang Tuan Bri. Okey. Apakah sebenarnya yang terbaik? Maknanya kalau saya lego tanah saya, sebab saya rasa ada dalam lebih kurang dalam 12 ekar tanah lah, tapi pecah-pecah lah, bukannya satu tempat. Ada punya tempat, tapi dia setiap lot tu 3 ekar lah, jadi ada dalam 12 ekar. Jadi sebab banyak orang tanya sebenarnya, so saya nak tanya apa yang terbaik, optional apa yang terbaik ya. Baik, terima kasih Puan Siti. Terima kasih. Okey, Tuan Bri, apa yang terbaik? Agaknya susah juga nak jawab soalan Puan Siti ni sebenarnya, Dr. Niki ya. Risau juga ni, dia kata takut pertanian tu pupus. Okey, maksud dia tak ada orang nak mengendalikan dan mungkin bagi dia tidak mempunyai masa untuk mengendalikan tanah tersebut. Dia berbalik kepada perancangan yang sering ditekankan oleh Dr. Niki. Okey, maknanya kalau kita nak jual rumah jual hartanah tadi 12 ekar tu, kita kena perlu tahu juga apa objektif kita. Macam dia ada exit tadi kan, macam ada stop tu yang Dr. Niki telah terangkan sebentar tadi. Kita nak tahu kalau kita jual tanah yang 12 ekar tu, patut kita beli komersial pula. Apa pula kata kalau komersial tu pula pupus juga? Maknanya mereka perlu tahu sebenarnya. Puan Siti kena buat kajian sikit. Apa yang Puan Siti selalu sebut tadi, orang kata. Bagi saya sering tekankan, apa yang orang kata sebenarnya semua salah. Apa yang saya tahu, itu yang semua betul.
Okey, maknanya Puan Siti kena buat sedikit kajian. Ya, menimba Kalau- ilmunya, menimba ilmu ya. juga. Itu yang paling saya tekankan. Mungkin datang ke seminar bersama dengan Boleh Tuan Bri. tak semestinya seminar saya tak kisah. Mungkin perlu jumpa Dr. Niki dulu untuk membentangkan plan perancangan kewangan dulu. ya. Baru lagi pergi kepada saya untuk kita lebih kepada step tu lah kita. Ya. Okay? So untuk kembali pada soalan Puan Siti tadi, maknanya bila Puan Siti nak jual tu, Puan Siti kena make sure apa yang Siti nak buat the next step tu. Ya. Kalau nak beli komersial, takut komersial tu pula tak boleh nak disewakan dan sia-sia juga. Dan mungkin Puan Siti mungkin terbeli di satu tempat komersial yang orang memang tak nak beli. So maknanya bila dia beli, contohlah dalam kes Puan Siti ni mungkin dia nak beli 1 juta nilai komersial tu. Okay, so bila dia beli satu komersial, bila tak ada orang pula nak situ apa semua, tak ada jalan akses ke apa, susah, tempat tu tak hidup apa semua, maka Puan Siti terpaksa menjual properti tersebut dengan harga yang lebih murah, maknanya 800,000 lah. Maknanya Puan Siti dah rugi situ 200,000. Instead of daripada buat untung, sekarang dah rugi pula. Ya. Sebab tu saya cadangkan pada Puan Siti untuk membuat sedikit kajian di mana lokasi-lokasi yang patut dia buat. Ya. Okay. Saya selalu buat satu permainan tahu kepada pelabur saya lah ya. Saya selalu cakap, okey, kalau kita dapat RM1 juta hari ni, mungkin pada Puan Siti kita main permainan ni sekarang melalui radio pun boleh main permainan ni. Okey. Mungkin dah jual kerana pada pendapat Puan Siti dia tidak dapat menguruskan tanah tersebut. Jika tak Masa dapat urus nanti dengan wasiatnya dan sebagainya, sampai masa berlalu tanah ni hanya itulah selalunya ownership dia. Jadi kalau ownershipnya pada nama Puan Siti dan telah diwasiatkan dengan betul, okey. Tapi kalau belum lagi ada wasiat dan sebagainya, apabila kita tiada nanti dan tak jual dengan cepat, duitnya tidak datang kepada kita dan ahli keluarga kita. Jadi kalau nak menjualnya dengan harga yang baik dan dapat jual, alhamdulillah. Jadi kalau dapat duit RM1 juta, konon lah contoh, apa yang kita nak buat dengan duit tu sekarang? Itu objektif dia lah. Jadi selalunya dalam seminar saya bermain ni, tuliskan sekarang, habiskan duit ni, rancangkan dia betul-betul lah, agihkan dia, supaya kita tahu apa yang nak dibuat dengan duit RM1 juta ini, atau RM100,000 ni, atau RM5 juta ini, apa kita nak buat. Jadi kat situ kita kena belajar perancangan kewangan. Mungkin pertama kita belikan enough, secukup garam saya kata, secubit rasa insurans untuk protect life, nyawa dan medical card dan plan-plan anak-anak. Mungkin juga letak wang cair di sesuatu tempat untuk kegunaan akan datang. Mungkin untuk persaraan, dan selebihnya boleh digunakan untuk duit sewa, mungkin bukan tempat yang besar, mungkin rumah-rumah dan sebagainya. Tetapi itu memerlukan suatu kecekapan ya, untuk mengurus wang dari sekarang. Dan kalau kita bagi RM1 juta tu kepada orang yang mungkin tak ada objektif, dia akan kata pergi berbelanja. Habiskan. Atau dia invest di tempat yang macam Tuan Beri kata tadi. Tempat tu tak mendatangkan untung. Kebanyakannya yang saya lihat, jika pelabur tidak ada skill dari awal, tidak ada skill kecil untuk mengendali duit yang banyak, kebanyakan akan buat silap. Betul. Banyak yang kebanyakannya banyak yang tak ada kepakaran begitu. Ya, dan terus nak pergi melabur tempat yang besar seperti sebuah hartanah dan sebagainya, itu kadang-kadang akan mendatangkan dangerous, bahaya kepada pelabur dan kewangannya. Jadi saya sarankan untuk mengulang kaji dan pergi beberapa seminar untuk mengetahui dan dapatkan mentor yang tepat. Baik, seperti biasa kita ada pemenang. Dr. Niki, hari ini siapa agaknya menjadi pilihan? untuk menang Okey, 100,000? saya ambil yang pemenang tu senang. Saya ambil caller yang pertama. Dan juga Puan Siti, saya pun sangat-sangat gembira Puan Siti menelefon kita hari ini. Untuk hari ini Puan Siti akan dapat buku saya percuma. Kerana start bulan 5 saya nak beri buku saya setiap minggu kepada semua caller. Okey, semua pemanggil akan dapat ya. Okey, baik, itu sahaja masa yang kita ada. Dr. Niki, Tuan Bri, Terima insya-Allah. kasih Tuan Terima Bri kasih, kerana Dr. membuka Niki. minda kita kepada Hartanah hari ini. Sama-sama. Baik, mungkin minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan Dr. Niki, insya-Allah, dalam program Bijak Wang, Bijaksana, Bijak Sini. Bijak sana, bijak sini. Terima kasih. Baik, terus bersama Rosli Ramli untuk Berita 24 tepat 12.30 hari.